Jika gagal, maka Vettel tersingkir. Diselamatkan oleh Azri Ghani dan Kuala Lumpur City ke perlawanan akhir Zon ASEAN. Vettel sungkur di tempat sendiri. Kuala Lumpur City. Momen ini mencipta sejarah baru bola sepak KL City FC. Penaman indah ini juga mengangkat martabat penjaga gol skuad warga kota Muhammad Azri Abdul Ghani sebagai antara benteng terakhir terbaik kejohanan. Kemenangan 6-5 KL ke atas klub Vietnam Viettel FC membawa pasukan bimbingan Boyan Hodak mara ke final Zon ASEAN Piala AFC berdepan PSM Makassar dari Indonesia pada 24 Ogos depan. Ini kali pertama KL City FC berjaya layak ke final Zon ASEAN Piala AFC selepas sebelum ini melakar sejarah layak ke pusingan kalah mati kejohanan ini. Yeah, we play 120 minutes. I think we worked very hard for it. For me, we deserve to be in the final. I think we show more passion on the game, and especially on the penalty times. So yeah, I'm very happy and very proud for the boys. Kuala Lumpur City mara ke perlawanan akhir Zon ASEAN saingan Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC selepas mengatasi wakil Vietnam Viettel FC 6-5. So tahniah diucapkan, mereka akan berdepan PSM Makassar pada 24 Ogos nanti. Okey Lily, saya rasa satu kemenangan yang sangat dramatik lah sebab main away. Betul. Jauh daripada tanah air, lepas tu sampai ke penalty shootout. Keeper tu yang saya rasa Azri dia memang perform very well. Betul. Lepas tu orang kata kalau rezeki untuk penalty shootout ni kadang-kadang bola kan. Betul. Kalau tak jadi dia tak jadi, kalau jadi dia jadi. Betul. Tapi untuk KL City semalam memang menjadi. Baik. Rasanya tak lengkap kalau kita tak ada analisis dengan pakar bola sepak negara yang pernah beraksi di banyak pentas sukan antarabangsa, juga untuk pasukan negeri, banyak pasukan dia beraksi. Untuk cerita tentang kejayaan pasukan KL City FC, kita perkenalkan Lily ya, abang kita ni, senyumnya abang Abang saya abang. Dua-dua. Asmawi Bakiri. Okey Mawi, satu kemenangan yang saya kira bukan saja untuk KL sebenarnya, tetapi untuk rakyat Malaysia lah, sebab dia memain berlawan dengan klub daripada Vietnam. Okey, kalau kita tengok semalam aksi 90 minit sehingga ke masa tambahan itu, apakah sebenarnya kita nampak yang KL memang main defensif untuk heret ke penalty shootout ke, ataupun sebenarnya memang tak ada luck untuk gol dalam tempoh 120 minit perlawanan? Okey, kalau nak diambil kira corak permainan apa yang Coach Bojan terapkan, sebab ini perlawanan ni sekali Akbar, bila kita lihat kena menang dan nak pergi ke final. Jadi perang taktikal berlaku di mana kalau kita tengok Bojan first kali dia dapat semua key player dia balik dalam pasukan. So itu yang melengkapkan dia punya senarai pemain-pemain. Producers balik dalam tim, kemudian dia ada kemasukan Jody Mintah juga membantu, kemudian dekat sini semua Morales semua bermain dengan baik. So cuma dekat sini kita dapat lihat, kalau nak rangkumkan kenapa apa yang berlaku, saya ambil data statistik selepas perlawanan Akbar. Kebanyakan sebenarnya tim pihak lawan yang lebih tinggi menyerang daripada pasukan Kuala Lumpur. Statistik menyerang Viettel lebih tinggi berbanding KL. Ada sedikit corak bertahan Kuala Lumpur untuk taktikal dan menampakkan hasilnya menjadi kerana target Bojan sekurang-kurangnya nak dapatkan satu gol ataupun draw membawa kepada sepakan penalti, akhirnya berjaya. Tak apalah, walaupun perjalanan yang bukan easy untuk KL City, janji mereka mari ke final. Okey, mungkin moving on, berdepan dengan PSM Makassar, Abang Mawi. Mungkin apa perkara yang perlu diberikan tumpuan oleh KL City ni? Okey, kalau nak dibandingkan pada perlawanan semalam dengan untuk Makassar, saya rasa ada berlainan cara corak permainan nanti akan berlaku untuk KL City. Kita tahu Makassar dalam saya tengok senarai pemain ni hampir dalam 3-4 orang ada pemain national team yang masih lagi beraksi dengan pasukan Indonesia. Kemudian pada masa sama mereka ada pemain import yang saya anggap kuat, strong daripada segi attacking dan menjaringkan gol. Berbanding dengan Kuala Lumpur yang setakat ni memang masih ada lagi masalah dalam kejohanan AFC ni, kerana kalau kita lihat dalam grouping dan masuk kepada perlawanan kelayakan semifinal ni, mereka tak ada lagi pemain yang menjaringkan gol. Itu ada isu sebenarnya untuk Kuala Lumpur ni. Nanti dia tak ada individu penjaring gol yang untuk mendapatkan gol, jadi masalah. So berdepan dengan Makassar, kalau mereka dapat ubah
sedikit pemain-pemain Kuala Lumpur boleh menjadi ganggu, tak kira siapa, diorang ada kelebihan untuk mengalahkan Makassar nanti. Sama-sama lah kita tunggu kan. Memang halangan yang cukup besar kerana PSM Makassar tu ada sejarah yang sangat panjang dalam arena bola sepak. Baik, Muhammad Azri Abdul Ghani. Semalam memang dia star lah. Semua pemain kumun dia termasuk Boyan pun kejar masuk tengah padang dapatkan Azri. Tapi pada setengah peminat bola sepak, as a goalkeeper, untuk penalty shootout, dia lain. Dia lain. Tetapi kalau kita main 90 minutes untuk perlawanan final, macam mana? Apakah Azri ini sebenarnya boleh kekalkan momentum dia sebagai penjaga gol untuk menghalang segenap penjuru serangan PSM Makassar di final nanti? Betul. Dibayangi dengan Mendoza untuk mendapatkan tempat, agak sukar untuk Azri pada mulanya, pemain muda ni. Kalau Akbar nak sentuh tadi, kenapa penalti tu dengan game 90 minit berbeza? Betul. Penalti tu dia antara 1 lawan 1, Akbar. Antara dia dengan pemain lawan dan antara dia membuat keputusan yang tepat ke mana. Kalau daripada sini kita dapat lihat gembira tak gembira Azri ni menjadi wira, kita tengok coach Bojan aja. Jarang coach join ataupun meraihkan kemenangan tapi ini appreciate dia kepada tim, daripada pemain semua. Dan untuk Azri, keputusan menyelamatkan, saya ingat 2 sepakan penalti cukup baik, membantu Kuala Lumpur dengan satu keputusan tepat yang diambil. Itu kalau balik-balik dengan macam mana nak menyelamatkan bola daripada permainan yang terbuka dengan penalti, lebih baik Azri mengekalkan ataupun diberi tepat momentum tu kerana dia berjaya mengawal 90 minit, draw 0-0, tambahan masa, penalti menyelamatkan, jadi tak ada sebab untuk Bojan merehatkan dia pula. Tapi kita tunggulah apa taktikal ataupun corak permainan yang akan diturunkan oleh Coach Boyan itu sendiri nanti. Okey, untuk KL City juga, Abang Mawi dah menamatkan penantian selama 28 tahun. So, bila dah tunggu lama ni, yang masuk final pula, of course, mereka akan bermain under pressure. So, kalau bermain di final dengan tekanan, mungkin akan mengakibatkan sesuatu yang kita tak mahukan lah. So, Abang Mawi rasa macam mana? Okey, bila dah masuk final ni, of course bukan KL City. Kita seluruh rakyat Malaysia nakkan dia menang. So dekat sini, kalau diikutkan dari segi pasukan, pengalaman beraksi dalam ni semua, sebenarnya Kuala Lumpur pun tak ada kurang hebat dia. Sebagai juara Piala Malaysia yang mengalahkan JDT. So kalau dia ambil unsur-unsur tu bawa kepada final untuk menentang Makassar ni, saya rasa tak ada halangan. Cuma ada sedikit perlawanan tu nanti dia akan jadi, mungkin saya anggap seimbang 50-50 kerana faktor pasukan lawan saya anggap masih lagi baik. Dia ada attacking third yang baik sebenarnya untuk pasukan lawan. Dan untuk JDT, pasukan yang bekerja keras, pasukan yang penuh dengan disiplin, ada tactical Bojan. So saya rasa ini untuk final ni saya anggapkan sebagai 50-50. The best thing, siapa skor dulu akan menang, akan cuba menguasai perlawanan. Dan saya rasa Bojan ada juga caralah untuk menyekat dan menjadi menang pada zon Asia nanti. Ada penyokong KL rambut panjang bermisai tadi, itu memang garang. Baik, mari. Kemenangan KL City ni sebenarnya telah pun memberikan mata kepada Malaysia untuk kelab-kelab kita beraksi di ACL musim 2024-2025. Dan ini sebenarnya satu berita baik. Jadi bagaimana Mawi melihat bahawa sebenarnya KL ni telah membuka ruang dan membuka jalan kepada kelab-kelab daripada Liga Malaysia untuk beraksi di ACL musim 2024-2025. Betul. Sekarang ni dah banyak kelab-kelab angan-angan dan syok nak pergi ke AFC apabila berlakunya KL dan Kedah masuk beraksi Akbar. So saya rasa betul, jangkaan poin tu akan tambahan kepada kita punya liga, tambahan juga ada sedikit poin untuk national team ataupun ranking tu nanti. Dan ini membuka ruang lagi kepada kelab-kelab kita dekat sekarang ni, standing sekarang ni untuk mengejar. Kita pun dapat tengok sekarang kedudukan Sabah, kedudukan Negeri Sembilan, kedudukan Terengganu nak rebut tempat, nak menambahkan, poin itu akan menambahkan 3 pasukan ke atasnya nanti. Dan jangkaan saya Akbar, kalau lagi ada rezeki Kuala Lumpur ni menang dan dia akan meneruskan perlawanan ke peringkat seterusnya mengikut zon lain, lagi akan tambah tinggi di poin tu. Dan jangan lupa setiap pasukan yang memenangi setiap perlawanan AFC akan diberikan imbuhan bonus
pada pasukan. So sebenarnya ini yang mereka kejarkan juga Ya, pada masa betul. yang sama. So kantong ataupun duit dalam perjalanan ke kelab masih selamat lagi untuk Kuala Lumpur. Lumayan yang untuk KL. Ya. Betul. Siapa tak suka bonus. Okey, mungkin tak naklah kita lupakan juga hasrat satu lagi wakil negara Kedah Darul Aman FC untuk mara ke final tak kesampaian selepas kecundang 1-2 kepada PSM Makassar sendiri. Mungkin perkara ini dijangka oleh Muhammad sendiri? Oh, saya tak jangka. Saya jangkakan Kedah menang final. pada perlawanan itu kerana apa yang berlaku dalam grouping hari itu banyak perkara yang Kedah boleh lakukan untuk menang pada perlawanan tersebut. Tapi saya agak terkejut kerana mereka tak dapat mengekalkan konsisten momentum kemenangan dalam grouping. Ini ada sedikit, saya tambah sikit, ada sedikit kena-mengena dalam perjalanan liga dekat Kedah sebenarnya. Oh. Kedudukan sekarang ni nombor 6, lepas tu saya tengok dekat sini dia punya kemenangan tu last game, 2 game nak pergi ke tournament ni dia kalah. So dekat situ ada momentum yang mengganggu sedikit perjalanan corak permainan Kedah dan menyebabkan mereka tewas. Sayang sekali Sayang, betul. Sebab kalau diikutkan perbincangan daripada peminat-peminat bola sepak di media sosial dan sebagainya, sebenarnya ada advantage untuk tim macam KL City, macam Kedah bila masuk tournament yang level tinggi. So dia bila kat liga tu dia akan lebih mantap. Betul. Dan kita harap Kedah akan belajarlah daripada kesilapan yang telah mereka lakukan dan tahniah sekali lagi kepada pasukan KL City FC. Terima kasih Asmi Bakiri. Thank you, Bang. Lepas ni sambung tugas lagi Sama terang untuk bawah 19 tahun. Ya. All the best. Hebat tu Mari. Okey, baik, terima kasih sekali Thank lagi you. Mari.